Ketidakstabilan politik adalah situasi yang menyebabkan perubahan dalam pemerintahan dan pentadbiran di sesebuah negara. Di Malaysia, ketidakstabilan politik dilihat semakin kritikal ketika jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018. Isu lompat parti adalah antara punca krisis politik seperti pertukaran beberapa Perdana Menteri dan juga wujudnya kerajaan pintu belakang. Ikuti laporan kami dalam segmen Politik Kini bagi meninjau pandangan orang awam tentang krisis politik negara bersama dengan wartawan TVP di beberapa lokasi. Sejak pilihan raya umum ke-14 lagi, seringkali kita mendengar isu-isu berkaitan dengan ahli-ahli politik yang telah mengamalkan lompat parti. Mengapa perkara begini berlaku dan apa tujuan mereka? Adakah rakyat gembira dengan perkabaran yang diterima di media sosial berkaitan dengan isu ini? Ikuti temu ramah bersama beberapa orang responden di sekitar Masjid Seri Sendayan. Kita bukan berada di kerusi mereka. Kita tak ada kat tempat dia orang. So kita tak tahu. Banyak sangat benda yang boleh jadi kat luar dekat pada sisi pandang mereka. Contoh macam kita nampak sekali Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Kita nampak dia sangat susah nak lepaskan jawatan tu. Tapi kita nampak pada sisi pandang sebagai seorang rakyat, mungkin kita nampak, dia ni gila kuasa. Dia ni nak gaji jadi Perdana Menteri, tak nak lepaskan kepada orang lain. Tapi sebenarnya mungkin di latar belakang, sebenarnya dia hanya pertahankan defend dia punya post sebagai Prime Minister sebab dia tahu akan ada kejahatan yang akan datang selepas tu yang akan kembali balik kepada dunia politik kita. So pada pandangan saya, sebaiknya benda ni kita tak boleh assume. Kita nak assume orang ni dia ni hanya untuk duit saja, sebab kita tak tahu orang yang kat belakang ni apa sisi pandang mereka sebenarnya. Apa yang mereka tahu, kita tak tahu. Satu orang ni ada satu prinsip, and then at the end of the day, kita tak perlu sebutlah nama dia siapa, and at the end of the day prinsip dia tu ubah sebab kerajaan dia lompat parti. So dekat situ actually kita nampak ahli politik ni dia buat sesuatu perkara tu mungkin ada kepentingan dia sendiri ataupun sebaliknya. Media sosial ni adalah satu media yang sangat besar dan bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kita tahu sekarang kuasa viral, kuasa-kuasa netizen ni, mereka sangat memberi impak kepada ahli-ahli politik dalam melakukan sesuatu tindakan. Jadi bila netizen-netizen ini mengecam tindakan ahli politik lompat parti di media sosial, jadi ia secara langsung mempengaruhi tindakan ahli politik untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka dicela ataupun ditegur oleh netizen, dan akhirnya mereka rasa mereka tidak patut melakukan perbuatan lompat parti itulah. Segelintir rakyat Malaysia menganggap isu lompat parti sebagai rencah dalam arena politik. Walau bagaimanapun, ada yang bersetuju bahawa isu lompat parti boleh menyebabkan ketidakstabilan politik serta boleh menggugat keamanan negara. Di sini, media harus memainkan peranan dalam memberi kefahaman agar rakyat mendapat maklumat politik secara telus. Amelia Husna melaporkan untuk TVP. Selain isu rasuah, Kerajaan Barisan Nasional juga telah tumbang akibat isu lompat parti beberapa ahli politik mereka. Setelah hampir 60 tahun memegang tampuk pemerintahan negara, akhirnya Barisan Nasional tumpas semasa pilihan raya umum ke-14. Hampir 60 tahun memegang tampuk pemerintahan negara, akhirnya tumpas masa pilihan raya umum ke-14. Inilah yang terjadi kepada Parti Barisan Nasional kira-kira 3 tahun yang lalu. Mengapa kekalahan seteruk ini boleh berlaku? Apakah faktornya? Dan adakah media sosial menyumbang kepada kekalahan ini? Saya akan menemu ramah beberapa orang responden di sekitar kawasan Dataran Putrajaya bagi menjawab persoalan berkenaan dengan kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional. Mari ikuti tinjauan ini. Pada pendapat saya, peranan media sosial tu memang sangat, kita kata tengok impak dia sangat ketara lah dalam kejatuhan BNN, sebab dari segi kecaman, kalau kita tengok kalau kita tengok masa pemerintahan sekarang, anak-anak muda dahulu macam terlalu kita panggil macam nak kata ayat tak suka dengan pemerintahan BN. So dari segi kecaman tu kita dapat tengok dengan hashtag mereka, macam tu lah. Media sosial sangat memberi peranan ketika waktu dalam berkempen tu, sebabnya kita zaman sekarang ni, rakyat ni sangat dekat dengan gadget kan. So apa-apa information kita akan dapat daripada situlah. So bagi saya dia sangat berperanan.
Pada pendapat saya, media sosial memainkan antara salah satu peranan yang penting lah dalam menjatuhkan kerajaan Malaysia ini, kerana kita dapat lihat gelombang baharu yang terdapat, terutamanya pada pandangan saya pada Twitter sendiri. Kita dapat tengok gelombang, terutamanya dia dalam golongan warga muda. So mereka lah yang bagi saya memainkan peranan penting dalam proses menjatuhkan kerajaan Malaysia Nasional itu. Masyarakat berpendapat bahawa media sosial menjadi penyumbang kepada kejatuhan Barisan Nasional melalui isu hangat skandal 1MDB. Kemajuan teknologi menyebabkan informasi seperti ini sampai ke pengetahuan masyarakat dengan mudah kerana masyarakat pada hari ini bijak membuat penilaian. Saya, Umi Hanisah melaporkan untuk TVP. Kerajaan Malaysia telah melalui fasa ketidakstabilan politik pada beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam tempoh satu penggal, Malaysia mempunyai 3 orang Perdana Menteri yang berbeza. Adakah masyarakat Malaysia bersetuju dengan situasi politik pada hari ini? Ikuti temu ramah bersama beberapa orang awam di sekitar Putrajaya. Pendapat saya lah kan, dia macam boleh menyebabkan rakyat sendiri akan jadi macam apa orang panggil, tak fahaman tentang sistem pemerintahan tu akan wujud lah, macam tu. Tukaran beberapa Perdana Menteri dia akan melibatkan kerajaan lah. Jadi apabila melibatkan kerajaan, ia mengganggu operasi semua sektor lah. Jadi bagi saya tak bagus untuk ekonomi negara. Sebenarnya ya, ada boleh dikatakan ya, sebab kalau kita tengok sekarang ni kan memang mostly semua memang akan main dengan media sosial kan. Tak kisahlah umur daripada kanak-kanak sekalipun sampailah dewasa, even warga tua sekalipun kan memang akan baca. Sama ada apa yang disampaikan tu betul ataupun tak je, macam tu. Bagi saya ya, sebab media sekarang banyak media. Dulu kalau kita tengok media hanya ada mungkin surat khabar ataupun surat-surat ataupun tak macam sekarang lah, sebab sekarang melibatkan media sosial macam Twitter, apps yang terlalu banyak. Jadi siapa pun boleh jadi wartawan, boleh jadi media. Pertukaran beberapa Perdana Menteri telah memberi kesan kepada rakyat terutamanya ketika negara sedang mengalami krisis COVID-19. Ketidakstabilan ini menjadi tanda tanya adakah krisis politik negara dapat diselesaikan dengan kadar segera demi kesejahteraan rakyat. Wartawan Nurul Izzah melaporkan untuk TVP. Selepas perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2020, para pemimpin ketika itu bergabung mempersetujui langkah Sheraton. Setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Pelantikan ini menyebabkan barisan Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin digelar Kerajaan Pintu Belakang. Pada tahun 2020, Malaysia bukan sahaja berdepan dengan pandemik COVID-19, namun kita juga berdepan dengan krisis politik yang kritikal di mana Kerajaan Pakatan Harapan yang telah mengambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional pada tahun 2018 telah pun tumbang dan turun daripada pemerintahan negara. Saya nampak ada ketidaksamaan pendapat. So apabila dia kadang-kadang kita nak naik, dia tak boleh nak naik mungkin masa dulu kan, tapi dia gunakan tertubuhnya Pakatan Harapan, kita menang dulu kan. So apabila masa dalam tu pun ada pergolakan antara DAP, bangsa. Saya tengok apa politik perubahan ni menyebabkan ada faktor juga ekonomi berubah, faktor barang, kenaikan barang, dia efek pada rakyat jugalah. So benda ni masih lagi tak ada jalan penyelesaian ataupun majoriti yang kita kena sokong macam dulu kerajaan yang lama kan. Kita boleh stay lama, tapi sekarang ni agak susah sebab masing-masing bila kita naik ada orang cuma menjatuhkan. Jadi bagi kita itu satu berita baik. Ada yang beranggapan sebab apa? Sewaktu itu negara sedang dilanda pandemik. Kalau kita fikir balik, sebelum negara dilanda pandemik, kerajaan PH memang populariti dia dah jatuh dengan isu-isu yang tidak dapat ditangani lah, antaranya manifesto, isu-isu perkauman. Jadi bagi pandangan saya secara peribadi, benda tu merupakan satu perkara positif kerana rakyat nak melihat satu perubahan pentadbiran, apatah lagi sewaktu itu negara dilanda krisis awal-awal pandemik COVID. Jadi kalau kita lihat selepas kerajaan PH jatuh dan diambil alih oleh kerajaan PN dengan langkah
Sheraton. Jadi kita nampak satu perkara yang positif, iaitu sewaktu itu kerajaan PN berjaya menangani krisis pandemik. Apabila bercakap mengenai istilah kerajaan pintu belakang, ia sebenarnya digunakan bagi menggambarkan elemen negatif dalam penubuhan sesebuah kerajaan itu. Jadi, sudah tentu timbul persoalan apa masalahnya dengan kerajaan pintu belakang sekiranya penubuhan kerajaan itu tidak bercanggah dengan perlembagaan. Apa yang dapat kita katakan, mungkin isu ini bermasalah dari sudut moral politik, khususnya jika dikaitkan dengan mandat rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada gabungan kerajaan melalui undi ketika PRU. Bagaimanapun, perubahan tampuk pemerintahan akan diterima sebagai wajar jika ada bukti jelas bahawa rakyat berubah fikiran dan menerima baik perubahan itu. Wartawan Faizatul Huda melaporkan untuk TVP.